Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Adila untuk subjek matematik tingkatan 4. Jadi hari ini cikgu akan sambung kepada pembelajaran kita iaitu bab 6 dan hari ini kita akan bincangkan tentang 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan cara untuk melakar dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Dan seperti kelas sebelum ni, sebelum kita nak tentukan uh, rantau yang berlorek itu, mesti kita ikut langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, kita mesti tandakan rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Contohnya, hari tu cikgu tunjukkan, cikgu guna pelbagai warna dan simbol dia kita guna anak panah lah biasanya. Dan B, kemudian kita kena pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Okey. Dan last kali barulah kita lorek rantau sepunya sepenuhnya dan pastikan tanda lorekan tidak terkeluar daripada rantau sepunya. Okey. Jadi kita tengok contoh 11 berdasarkan buku teks muka surat 170. Okey, dia kata lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear 2y lebih besar dan sama dengan x tambah y lebih kecil daripada 4 dan x lebih besar dan sama dengan 0. Jadi di sini kita ada tiga ketaksamaan linear. Jadi bermaksud bila kita nak lukis graf, kita akan ada 3 garisan di atas graf kita. Jadi sebelum kita nak lukis graf, kita perlu tukar ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Dan barulah kita boleh lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan tersebut. Okey, kita lihat yang pertama iaitu ketaksamaan 2y lebih besar dan sama dengan x. Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan linear, kita akan dapat 2y sama dengan 0. Dan seterusnya kita perlu sekurang-kurangnya kita perlu ambil 2 titik, kita cari 2 titik untuk kita lukis garis lurus. Jadi di sini diambil nilai x negatif 4 dan 4. Untuk pengetahuan pelajar, kita boleh ambil apa-apa nilai sekalipun asalkan senang untuk diselesaikan. Okey. Okey. Jadi di sini diambil x sama dengan negatif 4 dan 4. Lepas tu kita gantikanlah nilai x ni dalam persamaan 2y sama dengan x. Jadi kita akan dapat nilai y bersamaan dengan negatif 2. Seterusnya kita gantikan nilai x dengan 4 dan kita selesaikan macam biasa dan kita akan dapat nilai y bersamaan dengan 2. Diingatkan lagi sekali kepada pelajar-pelajar sekalian, okay, nilai x kamu boleh ambil apa-apa nilai asalkan senang untuk diselesaikan. Okey. Jadi inilah 2 titik yang kita ambil. X negatif 4, Y negatif 2 dan X 4, Y 2. Okay, seterusnya kita lihat ketaksamaan X tambah Y lebih kecil daripada 4. Jadi kita tukar kepada bentuk persamaan linear, kita akan dapat X tambah Y sama dengan 4. Jadi macam biasa kita gantikanlah apa-apa nilai untuk X supaya senang kita nak selesaikan untuk mendapatkan nilai Y. Jadi di sini diambil nilai X bersamaan dengan 0 dan 4. Jadi mula-mula kita gantikan X sama dengan 0 dalam persamaan ni. Jadi kita akan dapat nilai Y bersamaan dengan 4. Seterusnya kita gantikan nilai X sama dengan 4. Jadi nilai Y kita akan dapat bersamaan dengan 0. Okey. Okey, untuk ketaksamaan linear yang ketiga, X lebih besar dan sama dengan 0, kita tukar dalam bentuk persamaan linear, kita akan dapat X sama dengan 0. X sama dengan 0 bermaksud garisan tersebut berada di atas paksi Y. Okey, jadi kita tak perlu buat dia punya jadual macam ni lah. Okey, sebab dia dah ada garisan iaitu garisan di paksi Y. Okey.
Okay, seterusnya barulah kita lukis graf bagi persamaan yang terlibat. Dan seterusnya barulah kita kena pasti rantau sepunya dan lorek rantau tersebut. Okey, jadi di sini garisan untuk 2Y sama dengan X adalah garisan ni garisan solid ni, garisan padu ni Kalau kamu tengok garisan padu yang berwarna pink ni. Kenapa dia bergaris padu? Kita lihat balik kepada simbol ketaksamaan linear dia tu. Dia adalah lebih besar dan sama. Dia ada garisan di bawah. Maka garisan tersebut kita kena lukis garis padu. Okey. Seterusnya untuk persamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 4. Kita lukis ni garisan putus-putus. Kita lukis garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Kerana berdasarkan persamaan, berdasarkan ketaksamaan linear, X tambah Y lebih kecil daripada 4. Kamu tengok simbol lebih kecil ni dia tak ada garisan di bawah tu. Maka kita kena buat garis dia garis putus-putus. Okey, garis sepanjang-panjangnya. Dan seterusnya untuk garis X sama dengan Y kita tak perlu buat dah sebab dia adalah garis pada paksi Y. Okey, seterusnya kita nak tanda rantau yang berlorek. Kita lihat ketaksamaan yang pertama, 2Y lebih besar daripada X. Jadi lebih besar bermaksud lorekan kita berada di atas garis. Garis persamaan yang kita buat tu untuk 2Y sama dengan X yang tanda warna merah ni. Kenapa dia berada di atas garis? Sebabnya dia simbol dia adalah lebih besar. Okey. Seterusnya kita tengok ketaksamaan linear yang kedua. X tambah Y lebih kecil daripada 4. Jadi kita lihat garis lurus dia adalah garis putus-putus dan simbol dia adalah lebih kecil bermaksud lorekan dia berada di bawah garisan. Nah yang warna hijau ni yang cikgu buat warna hijau ni. Okey. Dan seterusnya untuk ketaksamaan linear X lebih besar dan sama dengan kosong. Garisan dia adalah paksi Y dan simbol dia adalah lebih besar, maka dia sebelah kanan. Yang warna biru ni, arrow warna biru ni ke sebelah kanan. Kemudian kita nak tahu dia rantau sepunya di mana. Kamu lihat ketiga-tiga anak panah ni, ketiga-tiga warna ni ada di kawasan tersebut. Bermaksud dia ada di kawasan segitiga ni lah. Okey. Ni yang dia buat color warna hijau ni ni. Semua inilah kawasan ini. Jadi inilah rantau sepunya bagi ketiga-tiga ketaksamaan linear yang diberikan. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada cara untuk menyelesaikan masalah yang terlibat dalam sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat kepada contoh 14. Di sini dia kata, Puan Kara perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Di sini sebelum kita jawab soalan ni, kita kena tahu apa pemboleh ubah yang terlibat dalam situasi di atas ataupun contoh yang diberikan. Jadi di sini pemboleh ubah yang kita tahu adalah perempuan, peserta perempuan dan peserta lelaki. Okey, jadi cikgu anggapkan X sebagai peserta perempuan dan Y sebagai peserta lelaki. Yang tu kita kena tahu dulu kita kena tulis dulu. Kemudian barulah kita jawab soalan A. Dia suruh tulis ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong yang mewakili syarat pemilihan tersebut. Maksudnya di sini kita dah ada 2 ketaksamaan linear yang dia bagi. Dia nak 2 lagi ketaksamaan linear selain daripada yang dia bagi. Jadi kita nak tahu ketaksamaan linear yang seterusnya kita tengok berdasarkan situasi yang dia bagi. Okey, yang pertama awak baca ayat yang pertama daripada soalan tu. Dia kata Puan Kara perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Di sini dia tak mention pun
peserta lelaki ataupun peserta perempuan. Jadi kita kena ambil kedua-duanya. Jadi kita kena buat ketaksamaan linear yang pertama, X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 20. Kenapa dia guna simbol lebih kecil dan sama? Sebab perkataan selebih-lebihnya. Maksudnya paling banyak adalah 20. Macam tu. Jadi sebab tu simbol dia macam ni. Okey, dan seterusnya kita tengok ayat yang kedua. Dia kata bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Jadi kalau kita tengok berdasarkan ayat dia tu, dia start dengan peserta perempuan. Jadi kita dah tahu peserta perempuan kita wakilkan sebagai X. Jadi kita buat X lebih besar dan sama dengan 2Y. Sebab 2 kali peserta lelaki. Sebab tu lah kita buat 2Y. Kenapa kita guna simbol lebih besar dan sama? Sebab ayat dia kata sekurang-kurangnya. Maksudnya di sini paling sikit adalah 2 kali peserta lelaki. Sebab itulah kita guna simbol lebih besar dan sama. Okey, bila kita dapat macam ni, kita kena tukarlah sikit ketaksamaan linear ni sebab kita kena jadikan Y sebagai perkara rumus. Ingat bila kita nak lukis garis lurus, kita mesti jadikan Y sebagai perkara rumus. Jadi berdasarkan yang kita dapat tadi tu, berdasarkan ketaksamaan linear yang kita dapat, kita perlu ubahlah. Kita mesti jadikan Y tu di sebelah kiri. Biasanya perkara rumus berada di sebelah kiri. Jadi kita tukarlah. Jadi 2Y kita akan terbalikkanlah dia punya simbol ketaksamaan ni. Jadi 2Y lebih kecil dan sama dengan X. Jadi kita guna yang ni lah. Okey. Okey, seterusnya cikgu masukkan lagi 2 ketaksamaan yang dia bagi. Jadi di sini kita ada 4 ketaksamaan yang dia bagi. Okey, ada 4 lah. Maksud ada 4 garisan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kita perlu lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Yang kita cari tadi ada 4 kan? Okey. Jadi yang pertama kita kena tukarlah ketaksamaan linear tu tukar kepada bentuk persamaan linear. Okey, daripada yang ni kita tukarlah. Okey. Kita tengok yang pertama, ketaksamaan linear yang pertama adalah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 20. Okey, jadi kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat X tambah Y sama dengan 20. Seterusnya kita gantikan nilai X. Ikutlah apa-apa nombor pun tak kisah. Asalkan senang untuk diselesaikan. Jadi di sini untuk diselesaikan tu maksudnya untuk mendapatkan nilai Y. Sebab bila kita nak buat garis lurus mesti kita ada titik, ada koordinat. Okey. Okey, jadi di sini kita pilih X bersamaan dengan 0 dan 20. Okey, supaya senang kita nak selesaikan. Okey, mula-mula kita gantikan X bersamaan dengan 0. Jadi kita akan dapat nilai Y sama dengan 20. Seterusnya gantikan nilai X bersamaan dengan 20. Jadi kita akan dapat nilai Y dia 0. Okey, seterusnya untuk ketaksamaan yang kedua, 2Y lebih kecil dan sama dengan X. Kita tukar dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat 2Y sama dengan X. Okey, macam biasa kita gantikan apa-apa nilai untuk X supaya kita akan dapat nilai Y. Tapi nilai X tu mestilah ambil nilai yang senang untuk diselesaikan. Supaya senang nanti awak nak tanda atas graf awak. Okey, seterusnya kita gantikan X dengan 0 dan 20. Jadi X gantikan dalam persamaan, kita akan dapat nilai Y sama dengan 0. Seterusnya gantikan X dengan 20 dan kita akan dapat nilai Y bersamaan dengan 10. Okey. Lepas tu untuk X lebih besar sama dengan 0, bila kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah garis paksi Y. Jadi kita tak perlu cari dah lah yang jadual macam ni. Okey.
Manakala untuk Y lebih besar daripada kosong, bila kita tukar dalam bentuk persamaan, dia akan dapat Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong berada di atas garis paksi X. Jadi tak perlu cari dah lah. Okey. Jadi seterusnya kita buatlah garis lurus macam biasa. Jadi untuk X tambah Y sama dengan 20. Garisan dia, garisan ni ni dia dah tulis dah. Kita tulislah sikit dia punya persamaan supaya kita tak tertukar. Okey. Ini garisan warna pink ni. Okey. Jadi ini kalau awak tengok garisan dia adalah garisan padu. Kenapa garisan dia garisan padu? Kerana berdasarkan ketaksamaan linear, simbol dia adalah lebih kecil dan sama. Dia ada garisan sama di bawah tu. Sebab tu garisan dia padu. Okey. Seterusnya kita tengok garisan untuk 2Y sama dengan X pun sama. Garisan ini adalah garisan padu juga kerana simbol ketaksamaan dia adalah lebih kecil dan sama. Dia ada garisan sama tu di bawah simbol lebih kecil. Sebab tu garisan dia adalah garisan padu. Okay, seterusnya barulah kita nak lorekkan. Okey, lorekkan. Okey, di sini cikgu ada 4 warna untuk anak panah ni. Jadi kita tengok yang pertama untuk yang arrow warna merah ni. Okey, ini adalah untuk ketaksamaan X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 20. Okey, lebih kecil bermaksud lorekan dia berada di bawah garisan yang warna merah ni. Awak tengok arrow yang warna merah ni. Seterusnya 2Y lebih kecil dan sama dengan X. Jadi garisan dia adalah garisan ni, 2Y sama dengan X ni. Jadi simbol dia adalah lebih kecil bermaksud lorekan dia berada di bawah garisan yang warna hijau ni. Okey, yang warna hijau ni. Seterusnya X lebih besar daripada kosong. Ini garisan dia X sama dengan kosong berada di atas paksi Y. Jadi yang warna biru ni yang warna biru ni adalah untuk lorekan X lebih besar daripada kosong. Di sebelah kanan kita lorek sebab simbol dia lebih besar. Okey, seterusnya Y lebih besar dan sama dengan kosong. Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan, kita akan dapat Y sama dengan kosong dan garisan dia adalah berada di paksi X. Ni paksi X dan lorekan dia yang warna purple ni, anak panah warna purple. Kenapa dia berada di atas garisan? Kita lihat kepada simbol ketaksamaan dia lebih besar. Jadi ingat bila lebih besar, lorekan dia mesti berada di atas garisan. Okay, selepas kita dapat semua anak panah tu, keempat-empat anak panah tu, kita tengoklah di mana tempat dia bertembung. Jadi di situlah rantau sepunya dia. Jadi maka di situlah jawapan dia. Kalau kita tengok di segitiga di bawah ni yang color warna hijau di kawasan ni. Okay, seterusnya daripada graf yang kita dapat tadi, kita kena tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Jadi kita jawab soalan yang pertama dulu. Okay, berdasarkan graf yang kita dapat tadi, kita tengok bilangan peserta 5 orang. Jadi lelaki tu dipaksi Y lelaki dipaksi Y. Okay, lelaki 5 orang di sini lelaki. Jadi kita tengok, kita buat garis putus-putus, kita sambung sampailah kita jumpa dia punya garisan yang kita buat tadi. Yang garisan pertama yang kita jumpa adalah nilai minimum bagi pelajar perempuan. Seterusnya kita sambung lagi garisan kita, garisan putus-putus sehinggalah kita jumpa garis yang kedua. Jadi di sini adalah nilai bagi maksimum peserta perempuan. Jadi berdasarkan graf yang kita lukis, kita dapat lihat bilangan minimum peserta perempuan bersamaan dengan 10, manakala bilangan maksimum peserta perempuan adalah 15. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okay, tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan choir tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey,
Dia tidak memenuhi syarat kerana nilai Y dia tu, nilai lelaki dia tu adalah 8 orang. Kalau kita tengok graf ni di paksi Y, 8 orang lelaki tu tidak masuk, maksudnya tidak berada dalam rantau yang kita lorekkan. Sebab itulah dia tidak memenuhi syarat lah pemilihan jika kita pilih 8 orang murid lelaki. Okey, jadi cikgu nak ingatkan lagi sekali bila awak buat awak punya graf sebelum awak buat garis lurus, pastikan paksi Y, paksi X awak tepat. Okey. Selari dengan pemilihan pemboleh ubah yang awak pilih sebentar tadi. Okey? Okey. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan jumpa lagi di lain masa dan di lain hari. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.